Jajar dengan usianya lebih 6 dekad, Felda terus menerajui dan juga Felda terus bergerak progresif untuk memastikan agar sumbangan Felda bukan sahaja kepada negara tetapi juga kepada masyarakat dan juga komuniti akan dapat diterjemahkan. Jadi hari ini kita nak fokuskan sedikit sebanyak apakah antara inisiatif dilaksanakan oleh Yayasan Felda terutama dalam pendidikan IT, Revolusi Industri 4.0. Dua tetamu kami bawakan di studio hari ini. Selamat pagi diucapkan kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Banuri Aris selaku pengurus besar Yayasan Felda. Juga selamat pagi diucapkan kepada Nik Hasrul Muhammad Zainuddin selaku pengarah pembangunan komuniti dan generasi Felda. Terima kasih Datuk, terima kasih Tuan Nik. Alhamdulillah kita bersua kembali. Lebih kurang difahamkan 66 tahun usia Felda meniti arus pembangunan negara dan juga progresif Felda itu sendiri. Mungkin pada permulaannya Datuk, Felda juga di bawahnya itu ada juga Yayasan Felda. Mungkin boleh dikongsikan terlebih dahulu berkenaan Yayasan Felda, Datuk. Baik. Terima kasih Ismail dan Su. Terima kasih kepada RTM pagi ini. Kita bersiaran secara langsung kepada seluruh warga Malaysia yang mengikuti program RTM pada pagi ini. Yayasan Felda berada dalam kelompok kumpulan Felda sendiri yang bertanggungjawab membantu, menyedia dan menyelaras program belia dan beliawanis kumpulan Felda ini. Dan pada masa yang sama ia memperkasa knowledge atau ilmu kemahiran kemahiran kepada seluruh warga Felda di usia remaja mereka sama generasi kedua, ketiga atau keempat. Sekarang sudah yang generasi sudah keempat dah sebenarnya Mail. Dan Yayasan Felda ini memberikan program kemahiran kepada seluruh belia dan beliawanis yang ingin melanjutkan pengajian kemahiran atau pengajian TVET. Dan esok kebetulan SPM akan keluar result. Jadi pada belia dan beliawanis, anak-anak proker, anak-anak yang di luar sana yang memperolehi result yang tertentu esok boleh memilih untuk mengikuti program yang diatur oleh kumpulan Felda melalui Yayasan Felda untuk memberi latihan kemahiran yang berada di kolej-kolej yang Felda yang telah kita atur. Sama ada di Pahang, di Negeri Sembilan dan Negeri Perak. Kita menyediakan program ini untuk melatih anak-anak muda dari segi kemahiran tertentu. Kemahiran hospitality umpamanya, kemahiran-kemahiran yang mereka suka untuk mereka develop diri mereka kepada kerjaya masa depan. Kemahiran melatih diri mereka dengan kemahiran drone, mengendali drone, maintenance drone, ataupun usaha perfilman, ataupun program jahitan, ataupun office management. Dan yang terbaru yang menarik minat remaja adalah operasi dialisis. Ini yang memberikan nilai tambah kepada remaja untuk mereka dapat kerjaya di luar sana. Jadi Yayasan Felda dengan kumpulan Felda tidak berhenti daripada masa ke semasa menaikkan nilai tambah, memberikan impak baik kepada remaja yang ingin mengikuti program kemahiran di kolej-kolej Yayasan Felda. Dibiayai oleh Felda sendiri akan memberikan peruntukan sebagian besar untuk kemudahan-kemudahan untuk yang dipilih dan mengikuti program ini, lebih-lebih lagi mereka daripada kumpulan warga peneroka. Kemudahan dan juga pembiayaan itu turut disediakan oleh mereka yang bertanggungjawab ini. Jadi kalau Tuan ni boleh kongsikan, apabila cakap berkenaan golongan belia ni memang tak lari daripada terma IT. Jadi apa sebenarnya signifikan belia dan juga IT ni untuk kita gerakkan mereka sebagai salah satu generasi baru dan juga memacu pertumbuhan ekonomi kita? Okey, terima kasih Su dengan Ismail. Felda dengan IT ni kita kena selari dengan industri 4.0 seperti yang dikatakan tadilah. Jadi apabila Felda terlibat dalam industri 4.0 ini sejajar dengan saranan Perdana Menteri dan juga sejajar juga dengan visi dan misi yang bahagia pengurusi Felda yang berhormat Tan Sri Dr. Yusof, kita nak lihat anak-anak peroka ini tidak ketinggalan dari segi IT. Kita telah bermula pada 11 hari bulan Jun baru ini telah dilancarkan program coding dan robotik. Di seluruh sekolah rendah, ada 270 sekolah rendah. Dan sekolah menengah kita telah melancarkan dan telah komplit sebenarnya smart classroom. Jadi setiap sekolah menengah Felda, sekolah rendah Felda ada ciri-ciri itu. Di sekolah rendah ada coding robotik, di sekolah menengah ada Felda smart classroom. So telah ada benda-benda itu. Sejajar dengan itu apabila mereka ini habis sekolah menengah, kita juga ada tawarkan program yang akan kita tawarkan insya-Allah untuk lepasan SPM seperti mana Datuk beritahu tadi. Kita ada tawarkan program Global Leadership. Yang mana kita melihat anak-anak peroka yang cemerlang dari segi akademinya, kita akan latih, kita akan pastikan mereka ini orang kata berdaya saing, mengikut kursus-kursus yang terkini ataupun yang orang kata yang latest dalam market. Kita tak nak dah orang kata
kalau dulu kursus sekadar biasa sains komputer pada masa itu mungkin ramai permintaan, tapi pada masa akan datang kita akan menjurus kepada kursus-kursus AI, forensik, IT dan sebagainya. So kita akan melihat secara terperinci perkara-perkara ini. Ya, khusus ditawarkan lebih spesifik ya. Betul. Ya, yang berbagi Datuk, kalau sebelum ini ada juga pembiayaan pengajian oleh Yayasan Felda dan sebagainya membantu anak-anak peneroka untuk menyambung pengajian, tetapi lebih kepada kursus-kursus yang bersifat profesional dan academic base. Kali ini kecenderungan Yayasan Felda adalah kursus-kursus yang bersifat TVET dan juga penawaran bidang-bidang TVET. Mengapa Yayasan Felda cenderung untuk melihat TVET ini perlu diutamakan dan juga digerakkan dalam kalangan penuntut-penuntut anak-anak peneroka? Terima kasih Cik Mail. Sebenarnya perkembangan mutakhir ini peruang dan peluang untuk remaja bukan sekadar pada pencapaian akademik semata-mata. Malah dunia sendiri mengakui bahawa penguasaan ilmu TVET, kemahiran ini juga memberi ruang dan peluang kepada remaja ataupun pelajar terus menimba kejayaan, terus menerpa kecemerlangan dalam kerjaya mereka. Jadi kita terpanggil dalam usaha untuk memberi ruang ini. Felda telah menyediakan beberapa peruntukan untuk membantu, untuk melatih anak-anak muda ini daripada seluruh kawasan rancangan Felda. Kita latih mereka untuk mengisi ruang-ruang kosong dalam industri kemahiran ini. Dan Alhamdulillah hari ini Yayasan Felda boleh melatih seramai 1,000 orang untuk 1 tahun bagi mereka mengikuti program yang telah kita atur. Dan program-program yang pelbagai tadi saya sebutkan tadi, lebih kurang 13-14 kursus tadi itu telah diminati oleh mereka. Jadi dalam ruang kesterahat ini saya nak memberi peluang kepada belia di luar sana. Esok selepas result SPM keluar, anda jangan terlalu kecewa dan sebagainya melihat keputusan yang anda impikan itu kurang mendapat tempat, tapi kita memberi ruang ini. Anda kita akan bantu, anda kita akan berikan tempat untuk mengikuti program TVET di kolej-kolej Yayasan Felda. Ikuti program ini dalam Insta Yayasan Felda berada, dalam Facebook pun ada, dalam laman sosial pun ada. Semua media sosial. Dan untuk meyakinkan adik-adik SPM di luar sana untuk mendapatkan bantuan daripada Yayasan Felda sini, pasti kita perlu kongsikan juga antara kejayaan-kejayaan yang telah dilakar di bawah program-program yang dilaksanakan di bawah Yayasan Felda ni. Jadi Tuan Nik, selaku pengarah pembangunan komuniti dan juga generasi Felda, kalau boleh kongsi apakah antara cerita-cerita kejayaan generasi muda yang berada di bawah Yayasan Felda ini? Okey, untuk kalau cerita Yayasan Felda ni, Datuk lebih arif lah. Tetapi saya nak sentuh sikit tentang kejayaan yang kita dah dapat. Saya nak sentuh sikit pasal coding robotik. Ia berkenaan dengan industri 4.0 ini. Coding robotik ini adalah satu program unik yang dilaksanakan di Felda, di sekolah 270 buah sekolah rendah, yang mana kita telah berjaya mendapat 19 orang penyumbang. Setakat ni daripada 270 kita baru lancar je kita dah dapat 19 orang penyumbang. Siapa penyumbangnya adalah terdiri daripada warga Felda itu sendiri. Anak-anak peneroka yang berjaya ataupun alumni daripada sekolah itu ingin menyumbang balik kepada sekolah mereka. So dengan coding robotik ini kita ada satu modul kerjasama dengan KPM. Secara orang kata secara detail. Jadi modul ni kita ada 14 modul, kita dah ubah suai modul itu sesuai dengan kos tertentu lebih kurang RM15,000 satu sekolah. Peralatannya kita bermula daripada scratch. So kejayaan yang Su sebut tadi, berjayanya kita setakat ni dah 19 orang. InsyaAllah dalam tempoh 2 ke 2 tahun setengah lagi kita akan pastikan 270 sekolah rendah di Felda ni ada kelab coding robotik. Betul. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga dapat melahirkan anak-anak Felda yang relevan dan juga memenuhi kehendak pasaran semasa. Sedikit Tuan Nik berkenaan tentang program global. Penjelasan lanjut tentang program global yang dijalankan itu. Okey. Program ini adalah terbuka untuk lepasan SPM. Paling-paling kurang pun 7A ke atas. Dia boleh memohon dengan kita untuk kita kerjasama dengan pihak yayasan dan juga Asia Pacific University. InsyaAllah kita akan sit down, kita akan telitikan. Kita tak nak warga Felda ataupun pelajar yang kita latih ini bukan sahaja cemerlang dari segi akademik. Dari segi sasiahnya, dia kena tahu asal usulnya daripada mana. Daripada warga Felda itu sendiri. Susah payah mak ayah mereka menerokai hutan tu bukan perit, dan orang kata kesusahan tu dia orang kena tahu. Jadi apabila dia orang tahu tu asal usul mereka di mana, bukan kata yang ada sekarang tak tahu asal usul. Tahu, tapi kita nak orang kata menjiwai Felda itu sendiri. Jadi program Global Leadership ini
kita akan pastikan pelajar yang kita pilih ini memenuhi kriteria-kriteria yang kita tetapkan tadilah, bukan cuma dari segi akademik saja, malah sasiahnya sendiri. Dan juga untuk kita mengetahui ataupun memarakkan lagi industri 4.0 ini, kita memerlukan generasi muda yang memenuhi kehendak pasaran. Jadi saya kira Yayasan Felda ada bekerjasama dengan penggiat-penggiat industri untuk mengetahui apakah keperluan semasa yang diperlukan terutamanya di Malaysia ini. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan lebih lanjut. Ya, so kita collaborate dengan beberapa agensi luar, terutamanya penggiat industri yang berkait rapat dengan kemahiran yang kita laksanakan. Dan kita lihat kepada mutakhir ini, kita telah wujudkan satu program kursus operasi dialisis. Ini telah mendapat sokongan dan juga minat daripada semua pihak. Dan keluaran pertama kita sebenarnya dah ada dah, tetapi telah telah dibuat oleh mana-mana industri, dan kita ada lebih 1,700 pusat dialisis dalam Malaysia ini memerlukan tenaga mahir ini. Jadi kita bergerak laju ke hadapan untuk memastikan belia daripada kumpulan Felda ini diberi latihan secukupnya untuk mereka bekerjaya di luar sana. Dan atas usaha ini juga kita telah diiktiraf oleh Malaysia Board of Record untuk menjadi satu kolej pertama dalam Malaysia ini melatih program yang berdaya saing, mempunyai kerjaya masa hadapan dan memberi ruang pekerjaan kepada belia dan beliawanis. Ini antaranya. Dan selain daripada itu, kita juga berkolaborasi dengan lain-lain pengusaha, caterer, hotel-hotel ataupun mana-mana kafe yang memerlukan tenaga mahir daripada segi F&B dan juga kulineri. Kita juga pengeluar tenaga-tenaga ini yang telah kita latih lulus terampil dalam sijil kemahiran melalui Kementerian Sumber Manusia. Dan inilah dia langkah-langkah yang telah kita susun supaya keluaran daripada kolej kita mendapat peluang pekerjaan di luar sana. Ya, pada ketika ini bagaimana prestasi yang ditunjukkan oleh kolej-kolej di bawah Felda ataupun di bawah Yayasan Felda dalam melahirkan bukan sahaja individu yang mahir ataupun boleh dikatakan memenuhi kehendak pasaran, tetapi yang boleh menjadi modal insan yang bukan sahaja berguna untuk masyarakat tapi juga untuk Felda secara sendiri. Cik Ismail, begini sebenarnya. Bukan saja tengok kemahiran TVET, tapi kita juga memberi satu ruang dan kolaborasi bersama dengan pemain-pemain industri luar. Terutamanya kita lihat usaha pembangunan, construction hari ini, kita berusaha sama dengan CIDB punya anak syarikat ABM untuk melatih belia-belia ini belajar mengikuti kemahiran menggunakan alat-alat jentera berat, jentera yang mungkin harus mereka based on train tetapi tak ada lesen. Jadi melalui usaha ini, kami dan juga IBM bertunggu lumus untuk menjadikan pelatih-pelatih ini mempunyai lesen yang sah daripada pihak berwajib untuk mereka mencari rezeki dan mencari pekerjaan. Bukan saja ABM, lain-lain perkara, termasuk juga aktiviti-aktiviti sosial yang kita laksanakan dengan Angkatan Pertahanan Awam umpamanya, dengan hospital swasta dan juga hospital kerajaan untuk kita memberi impak baik supaya nama-nama besar ini memberi ruang pekerjaan kepada lepasan kolej-kolej kita, dan pada masa yang sama memberi ruang kepada kumpulan-kumpulan Yayasan Felda ini melihat usaha yang dibuat oleh kumpulan Felda memberikan masa hadapan yang baik kepada belia dan beliawanis kelahiran warga peneroka Felda. InsyaAllah. Jadi Tuan Nik, bagaimana sebenarnya untuk mereka di luar sana, terutamanya anak-anak Felda ini yang berada di luar kawasan ini untuk menyertai program yang dianjurkan ini? Untuk program-program ataupun latihan kemahiran Felda, tentunya melalui yayasan ni kita terbuka, tak kira anak atau cucu peneroka yang berada di dalam ataupun luar rancangan. Tapi program-program yang saya sebutkan tadi yang kita dah bermula daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan seterusnya lepasan SPM ini, apabila lepasan SPM ini kita terus salurkan kepada Yayasan Felda. Yang terbaru mungkin Datuk terlupa nak cakap, kita dah bincang pagi tadi yang pasal program animasi, Datuk. Yang kita dah kerjasama, Yayasan Felda dan Felda telah bekerjasama dengan Las Kopak. Orang kata UP Ipin tu. Kita dah bekerjasama, kita nak pastikan anak-anak cucu peneroka ni tidak ketinggalan dalam orang kata industri ni. So insya-Allah kita akan mulakan intake pada bulan September nanti. Dimulai Yayasan Felda. Kita ambil dulu intake dalam 30 ke 40 orang dulu, Datuk. Jadi kita nak pastikan orang kata tak ketinggalan. Satu lagi saya nak tekankan di sini adalah anak cucu peneroka ini, dia ada satu keistimewaan dengan Felda ni sebenarnya. Saya sendiri pun bukan anak peneroka, tak dapat. Kita hanya petugas. Jadi ada keistimewaan untuk anak peneroka saja, anak dan cucu peneroka. Tetapi one off, Felda ada bagi, sehingga sekarang Felda ada bagi bantuan
RM500 untuk kursus diploma dan juga degree RM1,000 sebagai bantuan awal. Untuk kemasukan. Persediaan awal untuk mereka ini orang kata pergi ke IPTA dan PTS lah. So yang diiktiraf oleh kerajaan lah. So kita bantu melalui cara itulah. Ya. Sedikit orang kata meringankan beban keluarga lah. Ya, banyak bantuan yang diberikan. Juga tidak silap saya, tak lama lagi akan ada sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan. Betul. Mungkin kesempatan terbaik daripada Yang Berbahagia Datuk untuk memberikan gambaran sedikit tentang sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan nanti. Baik, terima kasih Cik Mail. Program khusus akan dirancang oleh pihak kumpulan Felda dan juga Felda dan akan bersiaran juga selepas daripada ini. Ya. Jadi sentuhan awal ni boleh Cik Mail sebutkan begitulah. Tapi kita akan elaborate further dengan individu yang tentu selepas daripada ini. Namun kesempatan yang terhad pagi ini sebenarnya kami nak seru kepada belia-belia di luar sana sebenarnya. 7/7 itu Hari Peneroka dan anda kena juga raikan hari anda sendiri. Sebab anda adalah warga Peneroka. Yang itu kita nak ingatkan, tapi pengisian perkara yang lebih detail akan dijelaskan nanti dalam sesi yang khas dengan RTM juga. Cuma pagi ini kita cuma nak menjelaskan kepada belia yang menghadapi esok pagi berdebar menunggu keputusan SPM dan kita nak mereka juga tahu bahawa kumpulan Felda dan Yayasan Felda menyediakan tempat untuk anda untuk melatih diri, menjadikan anda insan yang berguna, satu warga Felda yang sangat baik untuk memberikan pulangan kepada murid insan dalam Felda itu sendiri. InsyaAllah. Sudah ramai anak-anak Felda yang menunjukkan kecemerlangan dan juga berjaya dalam career yang dipilih oleh masing-masing. Terima kasih Yang Berbahagia Datuk, terima kasih Tuan Nik dan juga terima kasih juga pihak Yayasan Felda kerana bersama dengan kami pada pagi ini.